Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang JPNPP menjalankan siasatan dalaman berhubung dakwaan seorang pelajar tingkatan 4 sebuah sekolah menengah membunuh diri kerana tekanan di sekolah. Tindakan pantas anggota bomba berjaya menyelamatkan seorang lelaki mengamuk yang cuba terjun daripada tingkat 5 flat. Statistik kes bunuh diri. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan pada tahun 2010 hampir 1 juta orang meninggal akibat bunuh diri. Dengan anggaran kadar kematian 16 kes per 100,000 penduduk, dalam 45 tahun terakhir, kadar bunuh diri telah meningkat sebanyak 60% di seluruh dunia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurifa Natasha binti Muhammad Nur mewakili grup 10 akan bersama-sama bincangkan tentang isu bunuh diri dalam kalangan pelajar. Terdapat beberapa punca bunuh diri dalam kalangan pelajar di Malaysia. Majoriti kes bunuh diri adalah berpunca daripada masalah kemurungan. Hal ini demikian kerana pelajar tersebut telah terlibat dalam aktiviti seksual, dibuli atau pernah didera secara fizikal. Akibat malu berkongsi dengan ahli keluarga dan rakan-rakan, mereka mengalami kemurungan dan juga depresi, lalu membunuh diri. Punca kedua adalah masalah ekonomi. Kemiskinan menyebabkan pelajar tidak mendapat pendidikan secukupnya dan kelengkapan harian seperti pelajar lain. Akibat sering dikutuk oleh rakan-rakan dan juga kehidupannya telah dibanding-bandingkan, mereka telah mengalami kemurungan dan depresi lalu memilih untuk membunuh diri. Perkembangan teknologi komunikasi dan multimedia pada era globalisasi ini juga menyebabkan peningkatan gejala bunuh diri dalam kalangan pelajar. Akibat daripada ketagih gadget dan ketagihan ikut trend semasa menyebabkan mereka pelajar terlibat dalam masalah percintaan, perhubungan rakan sebaya dan memilih untuk membunuh diri apabila mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya kita akan bersama Fatin Nur Hidayah untuk bincang tentang kesan bunuh diri terhadap individu dan keluarga. Terima kasih kepada saudari Ifah Natasha. Nama saya Fatin Nur Hidayah binti Muhammad Zaili dan saya akan mengetengahkan kesan isu bunuh diri dalam kalangan pelajar terhadap individu dan keluarga. Jika ditanya tentang kesan terhadap individu itu sendiri, pastinya ia adalah jenayah kepada individu itu sendiri kerana jika cubaan membunuh diri itu tidak berjaya membawa kepada kematian, pastinya ia menyebabkan kecederaan fizikal, malahan juga boleh mengakibatkan kecacatan fizikal dan trauma yang dihadapi oleh pelaku. Dari sudut kekeluargaan, aib keluarga itu sendiri akan terbuka dan masyarakat bertanggapan bahawa sesebuah institusi kekeluargaan itu gagal dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan anak mereka sendiri. Terima kasih kepada Fatin Nur Hidayah tentang perkongsian tadi. Seterusnya kita akan bersama Nurul Attirah tentang kesan terhadap masyarakat dan negara. Terima kasih saudari Ifah. Saya Nurul Attirah ingin menerangkan kesan bunuh diri terhadap masyarakat dan negara. Kesan pertama ianya bertindak sebagai pencetus dan meningkatkan keinginan bunuh diri terutama dalam kalangan yang mempunyai tahap mental tidak stabil atau menghadapi tekanan. Seterusnya ianya menyebabkan kesan emosi kepada rakan-rakan dan masyarakat setempat terutama yang mempunyai hubungan rapat dengan mangsa bunuh diri. Sekiranya gejala bunuh diri ini semakin meningkat, ianya menyebabkan pengurangan tenaga mahir dan modal insan pada masa akan datang yang mengakibatkan pembangunan dan kesejahteraan sesebuah negara terjejas. Akhir sekali, ianya mencemarkan imej negara dan menunjukkan sesebuah negara tidak harmoni. Terima kasih saudari Nurul Attirah. Setiap yang berlaku pasti ada langkah menanganinya. Seterusnya kita bersama Karya Izzati tentang perbincangan langkah-langkah menangani bunuh diri dalam kalangan pelajar. Terima kasih kepada saudari Ifah. Saya, Karya Izzati, ingin membincangkan tentang langkah-langkah untuk menangani isu bunuh diri. Langkah yang pertama ialah beri sokongan kepada pelajar sekiranya pelajar mempunyai masalah. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik kepada pelajar ketika pelajar berkongsi masalah yang mereka alami. Yang ketiga, bertanyakan dan mengalahkan pelajar berkongsi masalah supaya mereka tidak berasa keseorangan. Yang keempat, semua pihak perlu membantu untuk mencegah sekiranya pelajar mempunyai niat untuk membunuh diri seperti mendengar keluhan, mengambil berat dan memberikan sokongan. Seterusnya, memberikan pendidikan tentang cara-cara menangani stres, kemurungan dan keinginan bunuh diri. Akhir sekali, NGO mengadakan kempen pencegahan bunuh diri supaya dapat memberikan pendidikan dan kesedaran secara berterusan. Bunuh diri bukan penyelesaian bagi suatu masalah. Marilah kita bersama-sama cegah bunuh diri. Jangan biarkan kain putih bertukar menjadi hitam pada akhirnya. Sekian saja saya Nurifa Natasha binti Muhammad Nur dari Kumpulan 10.